Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Aira Aizah bin Alias, pelajar jurusan Ekonomi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Nasi lemak merupakan makanan kebangsaan rakyat Malaysia yang disukai oleh pelbagai lapisan masyarakat. Nama asal nasi lemak diambil daripada rasa nasi lemak itu sendiri yang lemak dan berkrim. Hanya membayangkan nasi lemak itu sendiri sudah cukup untuk membuatkan kita rasa terliur. Justru itu, video ini bertujuan untuk mengangkat nama nasi lemak ke seantero dunia sebagai makanan kegemaran dan makanan kebangsaan rakyat Malaysia. Perniagaan nasi lemak Jabatan Tamparuli bermula dengan sebuah gerai yang dibuka oleh Muhammad Ali bin Jaini ataupun lebih mesra dipanggil Ustaz Ali yang dibuka pada 28 Mac 2016 di Sabah. Gerai nasi lemak ini mendapat nama daripada pengusahanya yang berasal dari Tamparuli, Sabah. Kini, Ustaz Ali telah mengembangkan perniagaannya di Shah Alam pada 16 Januari 2021 sehingga kini. Kekuatan produk ini adalah berjaya memikat hati penggemar nasi lemak yang mana gerainya tidak pernah berhenti dikunjung pelanggan. Kedai ini juga tular di media sosial seperti TikTok, Facebook dan juga Instagram. Namun, produk ini ada potensi untuk dipasarkan ke peringkat yang lebih tinggi jika pengusaha mengubah struktur pemasaran perniagaannya. Strategi yang boleh digunakan oleh Ustaz Ali untuk menambah baik adalah dengan menggunakan kaedah pemasaran 7P. Mari kita lihat apakah ada idea tambahan yang boleh diberikan kepada Ustaz Ali berdasarkan kaedah pemasaran 7P. Kaedah pemasaran yang pertama adalah produk. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan hendaklah menarik perhatian pelanggan dan bakar pelanggan supaya mereka menyedari kewujudan nasi lemak Jabatan Tamparuli yang berada di pasaran. Ustaz Ali menjual variasi lauk untuk dimakan bersama dengan nasi lemak. Antara lauk yang dijual adalah telur mata, ayam goreng berempah, sambal bilis petai, ayam masak merah, sambal paru dan juga sambal sotong. Variasi lauk ini dapat memenuhi pelbagai cita rasa pelanggan yang datang ke gerainya. Walau bagaimanapun, perkara ini boleh ditambah dengan mempelbagaikan jenis sambal mengikut tahap kepedasan yang berbeza. Perkara ini dapat menarik pelanggan yang gemar akan makanan pedas. Cara pembungkusan yang digunakan Ustaz Ali adalah cara tradisional. Nasi lemak akan dibungkus bersama daun pisang untuk menaikkan lagi aromanya. Oleh itu, Ustaz Ali mesti memastikan daun pisang yang digunakan adalah dari kualiti yang baik agar dapat mengekalkan mutu nasi lemak yang dijual kepada pelanggan. Ciri-ciri lain yang sesuai ditambah adalah menggunakan bahan yang mesra alam, senang dibawa dan juga menarik. Kaedah pemasaran yang kedua adalah harga produk. Setiap harga produk atau perkhidmatan yang ditetapkan hendaklah berupaya menabung kos pengeluaran, caj pengangkutan dan kos overhead bagi mendapatkan keuntungan yang berpatutan. Harga nasi lemak biasa yang dijual oleh Ustaz Ali adalah RM2, manakala harga nasi lemak berlauk bermula dari RM3 sehingga RM8. Ustaz Ali menggunakan harga tambah kos sebagai kaedah utama untuk menetapkan harga produk. Kaedah ini penting bagi memastikan harga produk yang dijual melebihi kos yang ditanggung oleh Ustaz Ali untuk mendapatkan keuntungan daripada hasil jual beli. Walau bagaimanapun, Ustaz Ali perlu memastikan harga produknya kompetitif selari dengan harga pasaran. Jika Ustaz Ali mengenakan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran, kemungkinan hasil jualannya akan berkurangan. Kaedah pemasaran yang ketiga adalah tempat. Nasi lemak Jabatan Tamparuli terletak di Seksyen 18 Shah Alam, Selangor. Ustaz Ali menjual secara terus kepada pelanggannya pada setiap hari Selasa hingga Ahad. Kawasan ini agak strategik kerana berdekatan dengan kawasan perumahan. Oleh itu, ia memudahkan masyarakat setempat untuk membeli di gerai Ustaz Ali. Namun, penggemar nasi lemak Jabatan Tamparuli tidak terhad pada penduduk setempat. Ini kerana ada pelanggannya yang datang dari negeri lain. Oleh itu, pembukaan cawangan nasi lemak Jabatan Tamparuli adalah satu cara untuk memenuhi permintaan pelanggan yang kian bertambah. Kaedah pemasaran yang keempat adalah fizikal. Suasana kedai yang selesa dan kondusif amatlah penting untuk menarik lebih ramai pembeli. Kebersihan gerai dan makanan juga amatlah penting untuk memberi pandangan yang baik di samping menjaga mutu makanan yang dijual. Saya juga dapati gerai nasi lemak Jabatan Tamparuli tidak menyediakan meja dan kerusi untuk kegunaan pelanggan. Oleh itu, Ustaz Ali boleh memasang khemah di samping menyediakan kerusi dan meja agar pelanggan dapat menyantap nasi lemak mereka. Pembayaran atas talian dengan menggunakan teknologi kod QR juga boleh diaplikasikan oleh Ustaz Ali untuk memudahkan urusan pembayaran. Ustaz Ali juga boleh memaparkan logo perniagaannya di hadapan gerai supaya mudah dilihat dari jauh, di samping menambah nilai estetik pada gerainya. Kaedah pemasaran yang kelima adalah pelanggan. Pelanggan bagaikan nyawa bagi setiap pengusaha perniagaan. Tanggapan pertama pelanggan amat penting untuk memberi kepercayaan, keyakinan dan jaminan terhadap produk yang dijual.
Oleh itu, Ustaz Ali perlu memastikan pekerjanya mematuhi etika semasa berjual beli. Layanan yang baik dapat meningkatkan jualan, terutamanya apabila pelanggan membuat pembelian berulang atau menjadi pelanggan setia. Gabungan pekerja yang baik dan pelanggan yang berpuas hati akan membantu Ustaz Ali untuk mengembangkan perniagaan dan menjana keuntungan. Kaedah pemasaran yang keenam adalah proses pembuatan. Proses pembuatan terbahagi mengikut elemen-elemen yang terdapat pada nasi lemak. Dapatan saya, Ustaz Ali masih menggunakan kaedah dan resepi tradisional dalam pembuatan nasi lemaknya. Resepi tradisional amat disukai penggemar nasi lemak kerana keunikan rasanya yang tersendiri. Proses pembungkusan yang diperhatikan oleh Ustaz Ali agak sistematik dan tersusun. Pelanggan dapat melihat proses ini di hadapan mereka semasa memilih makanan lauk kesukaan mereka. Proses yang efektif harus bermula dari penyediaan bahan sehingga mendapatkan maklum balas dari pelanggan. Cara yang paling mudah untuk Ustaz Ali mendapatkan maklum balas adalah dengan menyediakan pautan atas talian seperti Google Form yang dihubungkan dengan teknologi kod QR. Ini dapat membantu Ustaz Ali mendapatkan maklum balas secara kos efektif. Kaedah pemasaran yang ketujuh adalah promosi. Promosi produk merupakan antara cabaran besar dalam perniagaan. Ini kerana ia melibatkan kos yang agak tinggi. Ustaz Ali telah pun menggunakan media Facebook untuk memuatkan aktiviti harian gerainya. Beliau juga telah menggunakan fungsi siaran langsung yang ada di tetapan Facebook bagi mempromosikan jualan pada setiap hari. Walaupun begitu, Ustaz Ali boleh memperluaskan promosinya ke media sosial lain seperti Instagram, Twitter dan juga TikTok. Secara rumusannya, perniagaan nasi lemak Jabatan Tamparoli telah pun mempunyai peminatnya yang tersendiri. Keenakan rasa nasi lemak bersama varis lauk telah pun tular di media sosial. Walau bagaimanapun, perniagaan ini ada potensi yang tinggi untuk dipasarkan secara lebih meluas jika pengusahanya menjadikan 7P sebagai garis panduan dalam perniagaan seperti yang telah dicadangkan.